Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Terima kasih karena setia mengikuti perkembangan skandal rasuah membabitkan 8 adun di Sabah dan seorang ketua menteri. Itu dakwaan yang dibuat oleh pemberi maklumat. Namun demikian, sejak kebelakangan ini, pemberi maklumat itu semakin didapati dalam keadaan susah pula, dalam masalah yang besar. Hari ini, pemberi maklumat mendedahkan satu lagi pendedahan baru yang bercakap tentang RM70 juta. Satu jumlah yang bukan kecil, 70 juta ringgit. Dalam pendedahan kemarin, video itu menyebut tentang uang 3 juta ringgit. Bukankah nilai 3 juta ringgit itu besar? Nilai 70 juta ringgit pun besar juga. Adakah nilai-nilai seperti ini adalah nilai yang biasa-biasa bagi ahli politik? Kita pun tak tahu sejauh mana perkara-perkara itu. Namun dalam pendedahan baru ini melibatkan seorang ahli politik menyatakan RM70 juta ringgit, kau fikir saya tak sakit hati? Wow, siapa ahli Dewan Undangan Negeri kali ini yang terkena pula di dalam video ini? Pemberi maklumat dalam dakwaan skandal rasuah di Sabah mengeluarkan video baru berkaitan perbincangan dana berjumlah puluhan juta ringgit. Malaysia kini difahamkan bahawa klip itu adalah versi suntingan daripada rakaman perbincangan yang lebih panjang antara pemberi maklumat dan adun Tempasuk Muhammad Arsyad Bistari. Pemberi maklumat berkata, versi suntingan ini tidak termasuk perbincangan mengenai wang yang didakwa sebagai suapan untuk menyokong projek negeri. Dalam rakaman tersebut, perbincangan berpusat pada projek-projek yang dikatakan disekat oleh seseorang yang dipercayai merujuk kepada Ketua Menteri Haji Jinor. Selain projek saya, Datuk ada banyak projek lain. Adakah dia sekat mana-mana projek Datuk? Tanya pemberi maklumat. Banyak, jawab ahli politik berusia 49 tahun itu, yang juga pengerusi Softwoods Sdn Bhd, syarikat yang terlibat dalam penanaman semula pokok secara besar-besaran. Banyak ditenom projek terbaru 70 juta ringgit, tambah beliau. Ketika ini, Arsyad yang wajahnya tidak kelihatan dalam beberapa bahagian menyebut nama Menteri Kewangan Negeri Masidi Manjun dan mengaitkan masalah tersebut dengan pasukan lama. 70 juta ringgit. Saya kutip 20%. Berapa banyak duit? Konsesi 3 tahun. Kau fikir saya tidak sakit hati? Kata suara di dalam rakaman video itu. Saya belanja ketua bahagian. Berapa banyak sudah? Tambah beliau lagi. Video itu bagaimanapun tidak menjelaskan perincian berkaitan projek itu, sama ada miliknya atau komisen saja. Apabila ditanya sama ada Haji Ji berjanji untuk memberikannya projek tersebut, tetapi kemudian menarik balik dari belakang, Arsyad menjawab, masalahnya adalah pasukan lama, masih di Manjun ambil alih. Pernah mengeluh mengenai akaun. Malaysia kini dimaklumkan bahawa projek tersebut tidak berkaitan dengan pemberi maklumat itu. Arsyad kemudian menjelaskan perubahan yang berlaku sejak Ketua Menteri melantik Masidi, yang juga adun Karanaan dan Setiausaha Agung Gagasan Rakyat Sabah GRS yang dipimpin oleh Haji Ji.
sebagai Menteri Keuangan Negeri selepas krisis politik tahun 2023. Sebelum menjadi Menteri Keuangan, Masidi menjadi Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri. Arsyad membayangkan bahawa selepas Masidi mengambil alih portfolio kewangan, pendekatan terhadap projek berskala besar berubah. Setiap kali ada mesyuarat, memutuskan projek besar, 30 juta ringgit, 50 juta ringgit, 70 juta ringgit, prosedur ada, kata rakaman itu. Jadi Masidi nasihat dia begini, itu juga masalah, tambahnya lagi. Dia juga menggunakan istilah jolok yang dalam bahasa pasar bermaksud menawarkan rasuah. Bagaimanapun tidak dapat dipastikan sama ada Arsyad mengisytiharkan bahawa seseorang ditawarkan rasuah. Arsyad turut menyebut beberapa individu yang digambarkannya sebagai satu pasukan. Ini pasukan. Saya Gulam, Jasni, Andi, Samad. 5 orang kami. Tambahnya yang mana sari kata mendakwa merujuk kepada adun Kawang Gulam Haidar Khan Bahadar, adun Pantai Dalit Jasni Daya, adun Lubuk Samad Jambri, dan adun Tanjung Batu Andi Muhammad Suryadi Bandi. Apabila pemberi maklumat bertanya jika masih disekat, Arsyad bagaimanapun menjawab, bukan sekat. Adun tersebut juga mendakwa bahawa Menteri Keuangan berusia 73 tahun itu pernah mengeluh mengenai akaunnya. Kau tahu apa masih dibilang? Selama sebelum ini yang berhormat pegang, saya punya akaun kosong. Dia bilang tak ada duit. Sekarang saya mau beli rumah, saya mau kasih siap rumah, saya mau berhenti, tambahnya. Merujuk kepada Menteri Keuangan yang mempunyai latar belakang dalam undang-undang. Pemberi maklumat yang terkejut kemudian menjawab dengan nada sinis, apa? Dia tidak ada duit? Arsyad adalah antara sekumpulan adun UMNO yang menyokong Ketua Menteri Haji Jinor semasa krisis politik tahun lalu selepas UMNO Sabah menarik sokongannya. UMNO Sabah menafikan sebarang kaitan dengan dakwaan skandal itu. Sementara itu Arsyad ketika dihubungi Malaysia Kini hari ini tidak menafikan perbualan tersebut berlangsung. Bagaimanapun dia menggesa Malaysia Kini agar tidak lagi menerbitkan cerita tular ini dan menyerahkan perkara tersebut kepada pihak berkuasa untuk disiasat. Ini adalah video kedua melibatkan adun dan video ketiga yang dikeluarkan oleh pemberi maklumat setakat ini. Semalam, Malaysia Kini menyiarkan video adun Kemabong, Rubin Balang dan pemberi maklumat berunding mengenai perjanjian perniagaan melibatkan syarikat milik anak-anak ahli politik veteran itu. Pemberi maklumat menegaskan dia tidak menawarkan rasuah kepada ahli politik itu. Dan Rubin juga mendakwa tidak sebab untuk dia disiasat. Sementara itu Masidi menjelaskan, kelulusan bagi setiap projek di Sabah adalah ditentukan oleh Jawatankuasa Tender Negeri yang dipengerusikan oleh Setiausaha Tetap Kementerian. Mereka tidak terlibat dalam membuat keputusan tersebut, katanya. Selasa lalu, Malaysia Kini menyiarkan video bekas Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Mineral Management Sdn Bhd, Jonty Inggihon menuduh Ketua Menteri Haji Jinor menyalahgunakan kuasa. Dia mendakwa Ketua Menteri memihak kepada beberapa ahli perniagaan dan adun tertentu. Pemberi maklumat yang memohon kekebalan bawah Akta Pemberian Perlindungan atau Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 mendakwa mempunyai 8 video melibatkan 8 adun. Dia juga mengakui memberi rasuah kepada mereka atas alasan terpaksa kerana ia sudah menjadi budaya. Haji Ji menafikan sebarang salah laku atau penglibatan.
Laporan kepada SPRM dan polis telah dibuat terhadap Johnny T dan dituduh bersekongkol dengan pemberi maklumat. Sabtu lalu, Malaysia kini melaporkan terdapat 8 video melibatkan adun, termasuk juga Menteri Negeri yang bercakap tentang syarat pemulangan rasuah yang didakwa diberikan kepada mereka. Malaysia kini turut menyiarkan klip audio selama 17 saat yang dimainkan oleh peguam pemberi maklumat kepada SPRM. Saudara-saudara sekalian, itulah pendedahan terbaru berkait dengan isu ini. Apa komen anda tentang isu ini? Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye.